Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi ajma'in. Alhamdulillah, kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat sambung kuliah kita selepas tamat Ramadan. Alhamdulillah, dalam Ramadan tu kita dapat buat kelas juga, tapi bukan Riyadhus Shalihin ya. Jadi insya-Allah sebelum tu tahniah semua ya, selepas tamat menjalani Ramadan, moga-moga iman dan takwa kita meningkat selepas kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah sepanjang Ramadan. Dan tentunya dah habis puasa 6 ya. Ya. Hari ini sudah 24 Syawal. InsyaAllah ada lagi masa 6 hari ya, insyaAllah untuk menghabiskan puasa Syawal. Maknanya kalau belum start pun boleh lagi nak mula, tapi tak boleh berhenti dah lah, dan terus ya, insyaAllah. Okey, kita akan sambung hari ini tanggungjawab tanggungjawab isteri terhadap suami ya. Tanggungjawab isteri ataupun tentang hak-hak suami ke atas isteri. Jadi bab ni dia banyak kontroversi sikit. Sebab apa? Sebab lafaz hadis tu dia macam teruk sikit Kalau orang baca selapis macam tu, dia akan salah faham lah kan. Jadi sebab itu perlu kepada kefahaman dan melihat kepada Islam itu secara yang menyeluruh, termasuk kepada maqasid ajaran Islam itu sendiri ya, atau kita panggil sebagai maqasid syariah. InsyaAllah kita terus sambung hadis yang keempat ya. Jumpa semua hadis yang keempat dalam bab tanggungjawab isteri terhadap suami ataupun hak-hak suami ke atas isteri. Okey ya, jadi hadis yang keempat ni wa an Abi Aliyin Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi walaupun ini namanya Ali, tapi dia bukan Ali yang sepupu Rasulullah tu bukan Ali bin Abi Thalib tu. Ini Ali lain ya. Jadi nama dia Ali, Abi Ali Talqin, nama dia Talqin bin Ali. Jadi bin Ali ni Ali, bukan Ali bin Abi Thalib ya. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Talqin bin Ali ni meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu lihajatihi." Idza da'a ar-rajulu zawjatahu lihajatihi fantatihi wa in kanat ala tanur. Jadi maksudnya apabila seorang lelaki idza da'a rajulu, apabila seorang lelaki da'a ni maknanya mengajak ataupun menyeru zaujatahu lihajatihi, untuk memenuhi hajatnya, fantatihi, maka hendaklah isterinya itu mendatanginya. Maknanya bila seorang lelaki dia panggil isteri dia kerana hajatnya, maka hendaklah isteri itu datang ya. Wa in kanat alat tanur,
sekalipun ya ketika itu istrinya berada di atas at-tanur. At-tanur ni apa? Tanur ni maksud dia oven. Ada orang duduk atas oven. Jadi dia kata at-tanur ni ialah tempat orang bakar roti. Macam mana tu? Ya. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dia sebut kat sini apabila suami tu ajak isteri untuk hajat dia tak sebut hajat tu apa yang dia perlukan lah. Jadi dalam huraian ni pun dia kata hajat yang suami itu ada hak ke atas isteri dia. Jadi selalunya orang kaitkan dengan nak memenuhi keinginan seks dia lah, kan? Wallahu a'lam. Jadi bila diajak, maka isteri itu kena segera menyambut ajakannya, memenuhi ajakannya, sekalipun ketika itu istrinya berada di atas tanur. Jadi mungkin maksud berada di atas tanurnya bukanlah artinya duduk atas tu, tapi mungkin sedang kalau yang menasabahnya sedang apa orang kata buat kerja untuk bakar roti lah agaknya, kan? Jadi kalau kita tengok ada secara sepintas lagu tu, jadi menunjukkan power sangat suami ni. Bila-bila je dia boleh ajak je isteri dia, kan, nak memenuhi kehendak dia tu. Seolah-olah menggambarkan macam itulah. Jadi sebab itu dia kena tengok secara yang lebih menyeluruh, kan? Kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia jadikan manusia ini sebagai khalifah di bumi. Khalifah ni maknanya ada pengganti. Maknanya kalau kita generasi sekarang ni, kita ganti orang sebelum kita, kan? Mak ayah kita yang dah tak ada. Nanti kalau kita dah tak ada, kita akan diganti oleh generasi bawah kita lah, anak cucu kita. Jadi oleh kerana manusia ini dia saling kata ganti mengganti. Jadi untuk mewujudkan pengganti-pengganti itu, Allah bekalkan dalam diri manusia ini hawa nafsu. Jadi tujuan hawa nafsu itu supaya manusia dapat melahirkan zuriat. Jadi kalau tak ada nafsu itu tak ada lah zuriat akan lahir. Jadi dan nafsu yang Allah bekalkan dalam diri manusia ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu je cara untuk melepaskan nafsu ni yang halal, iaitu berkahwin. Kan? Jadi tanpa perkahwinan, maknanya nafsu ni tak boleh ditunaikan lah, kan? Kehendak nafsu tu. Jadi nafsu tu ada dalam diri. Kemudian nafsu ni kena kawal, tak boleh nak sebarangan, hanya dengan satu cara. Sebab tu dalam surah Al-Mu'minun ya, Allah sebut apa kata pada aflahal mu'minun, orang beriman yang menang, yang akan berjaya ni, salah satu cirinya inilah apa dia, mengawal nafsu, kan? Apa dia nak ambil tengah-tengah tadi ya. Qad aflahal mu'minun, berjaya orang beriman. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman yang dia menjauhkan diri daripada perkara yang tak berfaedah. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga alat kelaminnya, kemaluan dia. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim, kecuali kepada pasangan. Jadi maknanya Allah telah menetapkan bahawa untuk mencapai kejayaan,
mereka kena kawal alat kelamin. Tak boleh sembarangan. Tapi satu je cara, itu ila azwaji, pasangan-pasangan. Jadi sebab itu Nabi SAW dia menekankan bahawa hubungan yang halal ni tak boleh dihalang tanpa uzur. Jadi inilah maksudnya. Maknanya kalau ada keperluan, maknanya dua-dua pihak ni tak boleh menghalanginya. Malah hubungan itu sendiri dianggap sebagai satu ibadah, kan? Pahala sedekah dalam hadis yang lain. Jadi itu kita kena tengok dalam konteks inilah, kan? Jadi suami dia nak ajak pun tak bolehlah ajak ikut secara diktator keras dia, sebab kena tengok juga nas-nas yang lain. Sebab hubungan suami isteri ni dibina atas dasar mawaddah dan rahmah, kan? Jadi nak mengajak pun biarlah dengan penuh kasih sayang, kemesraan dan sebagainya. Jadi hadis ini nak menekankan tentang pentingnya kehendak syahwat itu dilayani, kerana ia satu-satunya yang halal. Jadi kalau yang halal ni dipayah-payahkan, kan? Ada alasan itu, alasan ini, jadi dibimbangi, dia menjadi sebab untuk pihak yang berkehendak ni mencari yang halal pula, macam tu, kan? Jadi janganlah tengok sampai kata buat tahu apa pun kena buat ke apa, kan yang maksudnya begitu, kan? Tapi maksudnya jangan dicipta halangan-halangan yang menyebabkan sukar untuk dipenuhi kehendak syahwat itu dengan cara yang halal, macam tu, kan? Jadi sebenarnya cantik ajaran Rasulullah SAW, kan? Tak ada benda yang kata apa, membebankan dan memberatkan, ya? Jadi sebab itu perlu setiap hadis itu ditengok juga nas-nas yang lain yang berkaitan dengannya, barulah tak ada kegusaran dan sangka pada Nabi SAW. Dan janganlah pula para suami dia buat kesempatan tengok dia kena ikut, kan? Jadi jangan lupa dia ada mawadah dan rahmahnya, kan, dalam hubungan suami isteri itu. Okey, ya. Ada tu hadis yang ke-54. Jadi yang kelima pula, ini pun banyak yang salah faham, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jadi terjemahan hadis, law kuntu, sekiranya aku amiran, boleh menyuruh. Jadi sebab perkataan law ni, dia menunjukkan sesuatu yang tak boleh. Dia kata sekiranya aku boleh suruh, tapi sebenarnya tak boleh nak suruh, kan? Dia tak boleh nak suruh. Jadi kalau sekiranya aku boleh suruh seseorang, amiran ahadan alias juda li ahadin, boleh suruh seseorang sujud kepada seseorang, sama manusia lah, ya. Suruh sama manusia sujud kepada sama manusia lain, la amartul mar'ata, nescaya aku akan suruh ataupun aku perintahkan wanita antas juda li zawjiha, supaya sujud kepada suaminya. Maknanya kalaulah dia boleh suruh manusia sujud kepada sesama manusia, dia akan suruh perempuan sujud kepada suami. Tapi dia tak boleh suruh. Jadi sebab itu tak bolehlah nak sujud kepada suami. Nabi tak suruh pun. Nabi kata kalau boleh. Jadi dia kata hadis ini sebab Nabi berkata begini, ialah dia kata sebabnya ada
sahabat, ya, ada seorang sahabat yang meriwayatkan, ya, iaitu Qais bin Sa'ad berkata, ini sahabatnya, Qais bin Sa'ad berkata, dia kata, aku pergi ke satu negeri, aku pergi kepada satu negeri, aku melihat rakyat dia sujud kepada raja dia. Kan sahabat ni, dia melawat satu negeri, dia melihat rakyat dia sujud kepada pemimpin dia. Fakultu, dia pun tengok, ada orang sujud kepada ketua. Kan, jadi dia pun terlintas dalam hati dia, kalaulah ketua ni rakyat dia sujud, Rasulullah ahabbu an yusjada lahu. Maknanya kalau dia sujud atas dasar dia seorang ketua, jadi Rasulullah tentulah lebih berhak untuk kita sujud banding orang tu. Orang tu apalah kan, Rasulullah lebih wajar dia sujud. Jadi dia kata, olah fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia balik, lepas melawat negeri itu, dia panggil negeri itu, dia pun dia balik ke Madinah, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun berkata kepada Nabi, dia kata, aku pergi kepada negeri, nama dia Al-Hira, Hira, ya. Jadi dia kata, aku pergi ke Al-Hira, aku melihat mereka sujud kepada ketua mereka. Maka Rasulullah, bagi aku, Rasulullah lah yang lebih berhak untuk kita sujud. Sebab Rasulullah lebih tinggi kedudukan berbanding dengan ketua mereka tu. Jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah tanya balik sahabat tu, apa nama sahabat tu? Qais bin Sa'ad, ya, Qais bin Sa'ad. Dia kata, ara'aita law mararta bi qabri akunta tasjuduli. Dia kata, cuba kamu fikir, satu hari nanti kalau kamu lalu dekat kubur aku, kamu nak sujud tak kat kubur tu? Dia Qais ini jawab tak. Jadi apa nak cakap? Nak bayangkan, kalau kamu nak sujud kat aku ni bukannya kekal pun kan, nanti aku mati, masuk dalam kubur juga, kan? Jadi bayangkan kalau ke dalam kubur kamu nak sujud juga ke? Jadi dia pun terfikir, takkan nak sujud kat kubur pula kan? Kemudian maka Nabi pun berkata, fala tafa'alu, maka jangan sujud. Itulah dia sambung hadis ni. Maknanya manusia tidak berhak untuk sujud kepada manusia lain, walaupun dia Rasulullah. Dan kalau boleh nak sungguh manusia dia sujud kepada manusia lain, perempuan lebih patut sujud pada suami dia, kerana besarnya hak suami ke atas isteri. Itu je cerita dia. Ceritanya penting sangat orang wanita ni taat kepada suami. Besar hak suami ke atas isteri, sehingga Nabi kata kalau boleh nak semua sujud pun itu je patut sujud. Kan? Ya? Daripada andaian ni rasa kata kalau boleh sujud pun isi kepada suami kan. Tadi saya cakap membayangkan betapa besarnya hak suaminya. Ya. Ataupun betapa dituntutnya dalam sujud taat. Maknanya lebih daripada anak pada ibu bapa ni, saya macam mana? Kalau kita nak banding lah. Sebab saya bila ada macam ni, ayat macam ni, anak pada ibu bapa tu lebih kurang sikit dia tuntutan tu banding dengan suami dan
dia kalau dia dah berkahwin tu, maknanya hak suami tu lebih besar ke atas wanita tu. Tapi dia sebenarnya wallahu alam lah. Sebenarnya dia tak mengurang. Sebab bila dia dah berkahwin, artinya dia dah membina satu keluarga. Jadi ibu bapa dia, maknanya dia tak boleh lagi lah nak campur urusan rumah tangga anak dia tu. Tapi tidaklah bermakna dengan dia taat pada suami itu menyebabkan dia boleh mengabaikan hak ibu bapa dia dari segi berbuat baik tu, ihsan tu kan, wabil walidaini ihsana tu, tidaklah bermakna begitu. Kan, jadi maknanya duk tunggu kat suami je sampai lupa mak ayah, tak begitu kan. Sebab ayat yang memerintahkan supaya berbuat baik kepada ibu bapa tu tetap kekal. Tetap kekal. Tapi ibu bapa dalam konteks orang kata urusan hidup ni, dia tak boleh lagi lah, tak ada hak lagi lah nak mengarah itu arah ini. Macam tu. Itu keseimbangannya yang kita kena faham. Jadi sebab itu walau taat pada suami pun mesti dalam bab yang ma'ruf kan. Jadi kalau suami suruh benda yang salah, misalnya dia perintahkan anak derhaka kepada mak ayah kan, jangan ziarah mak, jangan buat baik pada mak, itu dah bukan ma'ruf tu. Jadi sebab itu ada fuqaha kata, kalau dia halang anak isteri dia ziarah mak ayah yang sakit ke, isteri tak wajib taat. Sebab dia telah menyuruh perkara yang haram. Kan, sebab tanggungjawab dia ialah menghubungkan silaturahim. Silaturahim itu perkara yang sangat dituntut sampai Allah kata nak silaturahim tu rahim. Nama silaturahim itu diambil daripada nama Allah Ar-Rahim kan. Macam tu. Macam dia tak bagi jaga mak yang sakit. Jadi ada ustazah baca dalam fiqh, maknanya kalau dia halang anak ni ziarah mak, jaga mak sakit ke, dia tak wajib taat sebab dia telah menghalang isteri dia berbakti kepada ibu bapa yang mana itu pun diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kena seimbang tu. Sebab masa macam kalau sakit kan, kenapa awak tak jaga? Kenapa tak jaga anak lelaki yang jaga macam tu? Perintah buat baik kepada ibu bapa, Allah tidak tuju pada anak lelaki sahaja, dia tuju kepada anak. Tak kira lelaki ke perempuan, dia tuju pada anak. Saya dengar satu jawapan Ustaz tentang soalan tu. Dia kata kalau anak perempuan tu tak dapat izin suami dengan syarat adik-beradik lelaki ada, dia kena taat suami. Tak wajib. Wallahu a'lam. Kalau bagi pendapat salah, suami tak ada hak nak halang isteri berbakti kepada mak ayah dia. Sebab ini perintah Allah ni, wabil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Kan? Atulah ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maknanya kalau kita tak berbakti kepada ibu bapa kita telah derhaka kepada Allah. Sebab Allah yang suruh. Kan? Jadi sebab itu kena saling bantu-membantu kan. Jadi isteri pun kena bantu suami berbakti kepada mak ayah dia. Suami pun kena bantu isteri berbakti kepada mak ayah. Barulah harmoni hidup tu kan. Barulah kita nampak indahnya Islam. Kita kahwin dengan dia, macam pepatah Melayu pun ada kata kan, bunga dipetik, perdu diberakkan. Dan itu kan suatu perangai yang tak elok kan. Yang pepatah Melayu pun ada sebut macam tu. Betul tak? Jadi bila kita berkahwin tu adalah hubungan kekeluargaan tu. Besan sama besan kena harmoni kan. Kau dah nak boleh nak pukul ni anak aku juga menantu aku. Tak boleh kan, kena sama-sama.
berkeluarga. Betul tak? Saya ada terdengar satu hadis ni, dia kata macam ada sekali suami itu keluar dari rumah, dan pesan pada isteri dia jangan keluar mana-mana. Jadi dia pesan macam tu, jangan keluar ke mana-mana sehingga saya balik ke rumah. Lepas itu dia dapati ayah si isteri ni sakit. Dan dia minta seorang pergi jumpa dengan Rasulullah SAW dan tanya, sekarang suami saya sudah keluar rumah dan dia bagi tahu jangan keluar rumah sehingga dia balik. Ayah saya sakit, bolehkah saya pergi jumpa ayah saya? So dia kata, maka Nabi kata jangan ikut apa yang suami kamu bagi tahu. Lepas tu ayah dia makin tenat, dapat kabar ayah makin tenat. Dia tanya lagi pada kawan sultan kepada Rasulullah, bolehkah saya keluar jumpa dengan ayah saya? Dia kata ikut apa yang suami kamu bagi tahu. Sehingga ayah dia pun sudah meninggal, dia tak pergi jumpa. Dan Rasulullah bagi tahu kawan tu, bagi tahu dengan si isteri tu, ayah kamu insyaAllah akan masuk ke syurga sebab kamu taat pada sunat. So adakah itu? Saya macam pernah dengar. Okey, yang next Ustazah kena cek baliklah dalam cerita tu betul ke macam tu. Kan? Kena cek jugalah dalam cerita tu betul ke tidak. Ustazah tak berani nak komen lah sebab yang Ustazah tahu di jalan cerita tak macam tu kan, sampai pergi tanya berkali-kali tu. Kalau yang setakat yang Ustazah pernah dengar, tapi Ustazah itu pun Ustazah tak pasti sahih ke tidak cerita ni, tapi jalan ceritanya begini. Jalan ceritanya sebab dia tak pergi sebab dia tak dapat izin suami, sebab suami dia tak ada. Jadi bila dia tak pergi sampai ayahnya dia meninggal, itulah. Lepas tu bawa orang tanya Rasulullah, bukanlah kata dia pergi minta izin dengan Rasulullah tak bagi. Maknanya kefahaman dia sendiri di mana dia tak boleh pergi sebab dia tak dapat izin suami. Jadi lepas tu barulah Rasulullah kata sebab dia dah faham begitu. Dia kata apa, dia pegang dengan kefahaman dia sampai dia tak pergi. Itu bukanlah kata Rasulullah tak bagi pergi, yang wallahu-alam lah, yang itu yang Ustazah pernah dengar. Kita macam ikut apa yang suami kamu bagi. Itu yang Ustazah tak sure lah dalam cerita yang kata dia pergi minta izin Rasulullah kata jangan. Itu Ustazah tak pastilah dalam cerita. Jadi nanti Ustazah saya maafkan lah kan. Hadis-hadis ni tak berani juga kan nak komen kalau kita tak yakin. Nanti kita mendustai Rasulullah SAW. Tapi maknanya dari segi prinsipnya berbakti kepada ibu bapa adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mengabaikan hak ibu bapa kita, artinya kita melanggar perintah Allah. Dan taat pada suami pun Allah juga yang perintahkan. Dan Nabi ada sebut dalam satu hadis, tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Jadi sampai nak taat suami, apa kita menderhakai perintah Allah? Allah alam lah, bagi Ustazah tak ada hak suami. Sampai dia nak perintahkan sampai ke tahap tu. Allah alam. Ya? Apa dia? Kalau dia accident ke apa ke suami tu, kalau dia accident ke apa kan, lepas tu dia cakap macam tu kat isteri dia nak tengok dia pun tak boleh kan. Apa dia? Macam mana? Dia kata tak usah keluar rumah sehingga dia balik. Okay. Lepas tu dalam on the way tu ke, husband dia accident ke dalam hospital. So dia kata jangan keluar rumah. So dia tak boleh menziarah suami dia pun tak boleh. Itulah sebab itu kena ada kesepahaman kan. Ada kesepahaman lah. Mana yang boleh, mana tak boleh. Betul juga macam tu kan. Nak pergi merawat dia ke hospital pun tak boleh kan. Tak boleh keluar rumah. Betul juga tu kan. Jadi maknanya itulah, kena ada kesepahaman lah. Ya. Jadi selagi perkara itu tidak menjejaskan keharuman rumah tangga kan, biarlah ada kesepahaman antara suami dan isteri. Okey. Yang
menjaga keharmonian keluarga itulah kan. Sebab institusi keluarga ni kita tahu sangat dipentingkan dalam ajaran Islam. Ya. Okey, dalam Quran pun hak-hak anggota keluarga, ya, hak suami, hak isteri, hak ibu, hak anak tu diperincikan dengan begitu detail sekali. Okey, hadis yang ke-6, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana wanita, ayyuma ni maknanya mana-mana wanita matat yang meninggal, ya, wa zawjuha anha radin, meninggal dalam keadaan suaminya reda kepadanya, kerana dia buat baik, taat kepada suami dia, dakhalatil jannah, wanita itu akan masuk syurga. Jadi kita bayangkan, ya, suami reda kepada isteri boleh masuk syurga. Tentulah suami reda kepada isteri yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kalau isteri ni tak solat, kan, buat maksiat, suami dia suka, dia mati masuk syurga juga. Nak sabar tak? Kan? Jadi maknanya di sini ialah isteri yang salihah lah, yang taat kepada Allah, yang menjalankan tanggungjawab dia dengan betul sebagai hamba Allah dan sebagai seorang isteri. Kalau kita ambil zahir ni, maknanya dia nak buat apa pada isteri dia? Minum arak ke, kan, bergaul bebas ke, tak tutup aurat ke, dan suami dia suka macam tu. Dia mati, dia boleh masuk syurga. Nak sabar tak? Tak mungkin, kan? Mestilah suaminya reda dalam keadaan dia seorang wanita yang taat pada Allah. Sebab pertama-tama sekali ketaatan kita ialah kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan buat alasan, saya tak tutup aurat, suami saya suka, kan, suami saya tak bagi tutup aurat, nanti kalau saya mati suami suka saya macam ni, saya masuk syurga. Ada pun kata kalau kita mati suami reda, kita akan masuk syurga. Dia tak adalah sampai ke tahap dia boleh durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggalkan tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak solat pun boleh masuk syurga. Tak logik. Jadi mestilah seorang wanita yang taat kepada Allah dan Rasul. Okey. Yang ketujuh daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya qalat zawjuhu fil minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Rawahu Tirmizi. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya, tidak menyakiti seorang wanita akan suaminya di dunia. Jadi maknanya kalau seorang isteri dia menyakiti suaminya, ya, dia menyakiti suaminya, macam mana dia kata
kata apa yang dia buat perkara-perkara yang boleh menyakitkan suami dia lah. Maknanya yang bukan daripada hak dia. Dia buat contoh kat sini, dia kata tidak termasuk kalau dia minta nafkah, sebab nafkah itu hak dia. Jadi menyakiti suami ni maknanya dia buat sesuatu yang melanggar kewajipan dia terhadap suami lah. Okey. Bila dia menyakiti suaminya di dunia ni, melainkan berkata isterinya daripada bidadari di syurga. Kan? Bidadari isteri kepada suami di syurga tu yang terdiri pada al-huril ain. Huril ini bidadari lah ya. Illa qalat zawjuhu minal huril ain la tuzihi. Jangan kamu sakiti suami kamu tu. Dia kata la tuzihi, jangan kamu sakiti suami tu. Fa in qatalakillah. Qatalakillah ni maknanya kalau kita nak terjemah perkataan ni, semoga Allah membunuh kamu. Maksud dia supaya kamu mendapat kecelakaan lah. Jadi yang isteri suami dekat syurga tu backup suami tu kalau isteri kat dunia ni menyakitinya. Fa inna ma huwa indaki dakhil, kerana suami itu di sisimu dakhil. Dakhil ni maknanya sebagai tetamu yang sementara je. Dia tu jadi suami kamu sementara kat dunia ni je. Jadi dakhil maknanya goif, tetamu. Jadi kalau sebut tetamu ni artinya dia tak lama. Tak lama. Jadi tak lama ni ialah dunia. Berbanding akhirat memang tak lama. Kan? Walaupun bertahun-tahun, puluh tahun pun dia tetap sementara. Itu maksud dia ya. Yushiku ayufariqaki ilaina. Yushiku ni maknanya hampir-hampir, maknanya dekat dah. Dekat dah suami tu akan meninggalkan kamu. Yufariqaki ni maknanya berpisah dengan kamu, ilaina kepada kami. Maknanya kepada kami ni isteri-isteri dia kat syurga ni lah. Kan? Jadi ini pun kita kena pandai suami apa ni. Suami yang akan dapat syurga, suami yang baik lah kan. Kalau suami tu ganas, zalim, dera isteri, tak beri nafkah kepada isteri, tak beri nafkah kepada anak, ada kan bidadari dia tunggu dia ke sana. Kan? Ada ke agaknya bidadari tu. Maknanya seolah-olahnya isteri ni tak ada hak langsung nak mempertahankan hak dia kan. Ikut je patah sikit orang tu bidadari tu ancam dah tu. Jadi dia suami macam mana? Kena fikirlah juga. Bukanlah semua suami dah tersedia bidadari kat syurga kan. Dan tengok juga amalan dia di dunia ni. Tengoklah dia layan isteri dia macam mana. Sebab tu jangan takut nak buat aduan. Kalau dah kena dera fizikal, mental, emosi apa semua kan. Tak boleh bantah sebab suami kena taat kan. Nanti bila dari nak bantah apa semua kan. Tak boleh kan. Islam tak ajar sampai begitu sekali. Jadi kalau isteri yang mengalami penderitaan dalam bentuk apa pun, kan suami dia tidak layan dia dengan baik, maka dia jangan takut untuk buat laporan. Tak kisahlah laporan kepada siapa kan, laporan kepada pihak yang boleh selamatkan dia lah kan. Paling kurang jumpa kaunselor ke, jumpa ya. Pergi jumpa kaunselor tu dengan dua orang ke seorang-seorang? Apa dia? Macam suami, kalau kita macam ada problem, kalau kita nak pergi jumpa kaunselor tu nak jumpa seorang kan tu nak panggil dia sekali? Biasanya pihak yang dianiayai dulu dia pergi buat mengadu. Lepas tu adalah tindakan daripada pihak yang
tempat mengadu tu dia nak panggil ke, dia nak buat apa ke. Kalau katakan kita isteri kena nak tunggu ajak dia pergi, takkan perginya kan. Jadi mana isteri itulah kena ambil inisiatif, kan, ambil inisiatif, buatlah appointment dengan pihak yang dia boleh buat aduan. Sekarang ni banyak pihak-pihak yang memberi khidmat percuma, kan, talian percuma je untuk isteri mengadu masalah. Banyak pihak yang insya-Allah akan bantulah. Yang penting isteri tu kena tahu hak dia. Kalau dia tak dapat hak yang sepatutnya, yang khususnya yang dijamin dalam Islam, kan, dia kena ambil inisiatif. Jangan paksa diri, duduk pendam rasa sebab tak dapat syurga ke, takut bidadari cemburu ke, apa ke, kan. Jadi Islam tak berat, kan. Kita kena, orang kata apa, ada seorang ulama dia tulis istamti' bihayatik. Maknanya kamu kena enjoy dengan hidup kamu ni. Maknanya kita kena tahu hak kita. Kalau kita tak dapat hak kita, kita kena berusaha untuk mendapatkannya. Jangan, Islam tak paksa kita memendam, menanggung penganiayaan orang ke atas diri kita. Walaupun yang menganiaya itu orang yang paling rapat dengan kita, kan, suami kita sendiri. Tak boleh, kan. Hidup ni terlalu singkat, kan. Jadi jangan sampai kita relakan diri kita jadi mangsa. Jangan relakan diri kita jadi mangsa. Selagi mana hak kita dijamin oleh syarak, oleh agama, kita kena pertahankan. Sebab ramai sangat kita dengar kes-kes, kan, wanita isteri ni kena dera. Itulah anak rasa tu lah, kan. Dia ada power lah, apa lah. Itulah sebab itu kita kena faham, katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala asalkan dia suami je ada bidadari, kan. Allah janji syurga untuk siapa? Allazina amanu wa amilus solihat, kan, yang beriman dan beramal soleh. Kalau dia tak soleh macam mana, kan? Tak adil lah Allah, kan. Dan dia sendiri tak soleh, kan, tak tunaikan tanggungjawab dia dengan betul. Apa dia? Kalau kata suami buat hadis ni, cakap ada syok sendiri. Syok sendiri. Kan, Allah janji syurga untuk siapa? Banyak kita nak baca, kan, allazina amanu wa amilus solihat. Allazina amanu wa amilus solihat. Kalau dia cakap kaki saya sebelah dah masuk syurga dah, dia kata. Apa dia? Kaki saya sebelah dah syurga dah, dia kata. Macam mana? Ada tahu. Kan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, kan, Abu Bakar ni manusia terbaik selepas Nabi, kan. Dia kata dia kalau kaki dia sebelah dah masuk syurga pun dia rasa tak aman lagi. Dia masih takut lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Abu Bakar tu, orang yang memang dah Nabi pun iktirafkan dia terbaik sebab Nabi. Maknanya dia kata kalau nak timbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh manusia ni selain pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berat iman dia lagi. Itu pun dia kata kalau sebelah kaki dia melangkah masuk syurga, dia belum rasa aman. Yang kita ni apa? Senang hati ke? Kan? Sebab tu kita kena doa. Kita baik macam mana pun, kita belum tentu akhir, kan. Allah Akbar, itu yang takut, kan. Doa supaya Allah kalau nak matikan kita, tawaffani musliman
wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku. Itu doa Nabi Yusuf alaihissalam kan dalam surah Yusuf. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai Muslim, maka menyerah diri kepada Allah. Wa alhiqni bis-shalihin, dan himpunkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Nabi pun doa macam itu kan. Jadi apa lagi lah kita kan yang amal tak sampai, tak tahulah kan, nak banding pada Nabi alaihi wasallam. Itulah yang kita sentiasa mohonkan, mati dan sebagai orang. Kena cek silabus yang Apa dia? mungkin kena cek silabus yang pergi kursus perkahwinan kan, sama je. Tak apa dia. Yang pergi kursus perkahwinan kan, kursus perkahwinan. Aha. Cek silabus mereka, apa yang mereka ajar. Ha. Sekarang kan dalam ilmu tu kan, Ha? kursus perkahwinan. Ha. Sukatan mereka, silabus itu kita kena cek lah apa yang mereka ajar pada audience tu. Dia tak boleh habis dalam kursus sehari 2 hari tu. Tak boleh. Kita nak highlight Dia tak boleh habis. Itu sebab tu ilmu tu kena berterusan kan. Bayangkan Nabi nak sangat umat dia ni gairah cari ilmu kan, sampai dia kata siapa yang ikut satu jalan kerana mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke syurga. Maknanya kita tengok macam mana Nabi begitu sangat menggalakkan umatnya pergi cari ilmu. Sampai pergi je dah dimudahkan jalan ke syurga, Masya Allah. Tapi itulah susahnya nak pergi tu kan. Okey. Dan hadis yang terakhir dalam bab ni, daripada An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ni Umar dia maknanya untuk Usamah dan ayah dia dia kalau apa ni Umar selalu kan anhu je kan, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang ni Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita tahu Zaid ni adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usamah ni cucu angkat dia, antara yang disayanglah ya. Dua-dua ni sangat sayang. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu 'ala ar-rijali minan nisa'i, muttafaqun alaih. Jadi dikata aku tidak tinggal selepas kewafatanku fitnah, maknanya ujiannya, dugaan ujian yang lebih berbahaya. Adharu ni maknanya mudarat, paling berbahaya kepada lelaki. Tak ada fitnah ujian yang paling mudarat kepada lelaki daripada wanita. Apa tu? Ya, jadi perempuan ni bukanlah nak kata perempuan tu jahat kan, tapi maknanya dia menjadi dugaan yang besar kepada lelaki. Kalau silap-silap hari bulan, dia boleh membinasakan orang lelaki tu. Macam mana tu? Ya? Sebab apa? Sebab lelaki ni dia ada syahwah dia kepada wanita kan. Jadi kalau dia tak jaga diri, tak jaga iman dia boleh wanita itu boleh mengancam iman dia. Sebab itu orang kata kalau nak rosakkan lelaki, rosakkan wanita. Rosakkan wanita. Jadi wanita yang tak beriman ini dia boleh menjadi dugaan yang boleh mengancam iman para lelaki. Jadi sebab itu mendidik wanita supaya menjadi wanita yang salihah itu penting. Jadi bila wanita itu dididik menjadi wanita yang salihah, maka dia tidak akan memfitnahlah.
Jadi sebab itu sangat ditekankan wanita jaga pergaulan dan tutup aurat, jaga tutur kata supaya dia tidak menjadi punca kepada rosaknya lelaki tu. Jadi sebab tu kalau kata nak pergi kerja kan, kalau pergaulan tu tak dijaga, macam tu lah kan wanita. Banyakkannya berhias, make up apa semua tu ketika nak keluar pergi dalam rumah, tak kan, balik rumah tengok isteri selekeh, pergi keluar tengok wanita lain cantik-cantik, cucu bergaya, jadi nampaklah orang lain lebih cantik, lebih bergaya, lebih pandai raya daripada isteri kat rumah. Itulah jadi puncanya sebab tak jaga batas dan tak jaga pergaulan tu. Jadi maknanya bukanlah dia nak kata wanita ni yang jahat, punca fitnah, tidak kan. Tapi maknanya secara fitrahnya memang lelaki dia tertarik kepada wanita. Jadi sebab itu wanita kena pelihara diri dia daripada menjadi musuh dia, menambahkan lagi godaan dan tarikan pada lelaki tu. Jadi sebab itu disyariatkan berkahwin. Nabi galakkan buat pemuda-pemuda di usia muda lagi. Nabi kata kalau ada kemampuan kahwin. Jadi sebab bila dah berkahwin tu maknanya dia lebih boleh mengawal pandangan mata dia. Dan wanita-wanita pun kalau keluar rumah tu dituntut supaya menutup aurat dengan baik dan menjaga tutur kata, jangan berdua-duaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh syariat supaya tidak berlaku fitnah yang boleh merosakkan itu. Masya-Allah. Kadang-kadang yang merosakkan rumah tangga tu wanita juga kan. Wanita juga. Sebab itulah sebab tak jaga apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih bahaya fitnah suami daripada isterinya kan dekat sini. Mungkin fitnah suami atau lelaki pada nafsunya bahaya. Tak faham macam mana? Apa maksudnya? Dekat sini dia kata fitnah suami daripada isterinya. Kan dekat ada sini. Dia punya terjemahan dia lah, dia kata meninggalkan fitnah sesudah isterinya melebihi bahaya fitnah suami daripada isterinya. Dalam terjemahan ni. Betul. Dia kata aku tidak tinggalkan, di surat kewafatanku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya kepada suami. Tidak ada yang lebih bahaya daripada fitnah wanita. Itu maknanya. An-nisa ni bukan isteri dia, wanita. Rijal ni lelaki, dia tidak merujuk kepada suami atau isteri. Dia merujuk kepada kaum lelaki. Maknanya fitnah yang paling bahaya kepada lelaki adalah wanita. Itu maksudnya. Ya? Itu bawa kisah lah, tapi sebab dekat terjemahan ni dia kata suami. Bukan. Jadi dia merujuk kepada lelaki dan wanita. Allahu a'lam. Jadi hadis ini muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Okey, habis lepas ni. Kita pun cukup 1 jam lebih sikit. Patutnya pukul 11 kan. Tak apalah, tu juga. Tu dulu. Kita akan masuk bab lain pula, bab nafkah pula. Ya. Okey, sebelum kita tutup, kita mungkin ada soalan dan perbincangan ke apa. Bab lain pun tak apalah kalau ada apa-apa kemusykilan kan, nak tanya. Dalam iddah dia kan, iddah ceraian tu, dalam iddah suami belum
kalau dalam kita baca Quran lah, kan Allah sebut juga in yurida islaha. Kalau kedua-duanya hendak kepada perdamaian. Jadi kalau tentang situ, kalau nak rujuk pun untuk apa rujuk? Kalau bukan untuk perdamaian, kan? Kita boleh tengok secara terperinci tentang rujuk tu. Jadi adalah dalam buku fiqh sebut, buku fiqh kata dia ada hak nak rujuk sebab masih isteri dia. Tapi kita tak boleh tengok literal macam tu. Kena tengok balik kepada tujuan perkahwinan tu sendiri, kan? Kalau rujuk tu mengulang masalah yang lalu, tak ada makna, kan? Jadi sebab itu sebenarnya ada juga lah orang kata enactment dari segi tata cara rujuk apa semua tu untuk menjamin kesejahteraan keluarga tu. Jadi Allah alam lah bagi saya, bagi Ustazah, kan kita tak bolehlah tengok secara ada hak dia nak rujuk, tak izin, tak izin apa semua, kan? Kita kena tengok kepada asasnya. Allah sebut in yurida islaha yuafirqillahu bainahuma. Kalau kedua-duanya disebut, kedua-duanya yurida, dua kan musanna, islah, nakkan perdamaian. Jadi maknanya kalau nak rujuk pun biarlah, sebab kedua-duanya nakkan perdamaian. Itulah sebab tu bagi Ustazah lah, dia kena tak boleh secara paksa macam tu lah. Balik pada kalau nak kahwin pun kan kena izin apa semua, begitu juga nak rujuk. Dan kalau nak nikah pun kena ada saksi, cerai pun sepatutnya kena ada saksi, dan rujuk pun sepatutnya kena ada saksi. Jadi maknanya kena tengok balik lah asas-asas. Dia kalau enactment pun dia orang ke arah tu, ke arah nak melihat tentang kemaslahatan cerai dan rujuk itu bersama, kan? Biar dia memberi jaminan kesejahteraan kepada semua pihak lah. Tujuan Allah izinkan cerai itu pun sebenarnya untuk memberi pengajaran, kan? Memberi pengajaran pada dua pihak. Sebab tu ada tempoh iddah, kan? Tempoh untuk muhasabah, kan? Perbaiki apa yang kelemahan, kekurangan. Tapi kalau nak rujuk pun biarlah, itulah, bukan mengulang. Itu perangai jahiliah dulu. Cuma zalim kepada perempuan, kan? Dekat Nabi dah rujuk, lepas tu cerai balik, rujuk cerai balik, kan? Itulah kan, itulah penting, kan? Penting rujuklah. Kalau kita tak ada ilmu, rujuklah kepada pihak yang berwajib, kan? InsyaAllah. Sudah macam kalau kita buat aduan kepada pejabat agama, lepas tu pejabat agama kata pergi refer kat mahkamah. Bila pergi mahkamah, mahkamah cakap isi semua orang apa semua dalam masa 21 hari. Tapi dalam pada masa itu mahkamah, orang yang tugas dekat mahkamah tu bercakap kalau boleh lepaskan secara baik. Kalau sebabnya kalau dia tak macam lepaskan secara baik, kita akan ambil seorang buang, itu tak usah. Tapi macam benda tu macam macam kita dalam masa 21 hari tu kena fikirlah bulan macam benda yang akan berlaku kemudian. Tapi dalam in between tu perangai pun macam tu juga, tak berubah juga. Macam mana Islam? Kena tengok kes by kes lah. Sekarang dia ada di mahkamah pun dia ada apa? Ada sesuatu sebenarnya tak ahli sangat bab undang-undang ni, kan? Tapi sebab dia ada apa dipanggil kaunselor juga, kan? Tapi dia tak macam
suruh refer kat kaunselor lah. Oh. Tapi dia cakap kalau boleh lepaskan secara baik macam tu. Sebabnya macam kalau boleh tak nak melibatkan lawyer lah macam tu. Tapi dalam masa sama dia akan bagi masa dalam masa 21 hari macam tu. Itulah. Tapi kalau dalam masa in between tu wangnya pun macam tu juga. Kita fikir macam kita fikir anak-anak lah. Contoh fikir anak-anak. Tapi wangnya pun macam tu juga, tak berubah juga. Bila daripada segi nafkah susah juga nak minta apa semua. Itulah isteri dah kena tegas lah kan. Maknanya kalau asal nak bercerai itu sebab apa? Kan? Kalau maknanya ada sebab tertentu yang menyebabkan dia nak bercerai, kalau sebab tu masih ada, kenapa dah rojok kan? Wallahualam. Ustaz dah katakan ada family, okey, anak ni dah kahwin dengan orang. Sekejap ya. Okay, kita tutup dengan tasbih kafarah dan